anda semua boleh masuk dekat satu website yang dinamakan landboat.io. First kali kalau you tengok dekat sini dia ada sign in. Jadi kita sign in dulu. Jadi kita klik dekat sign in. Bila kita masuk kita akan dapat dashboard macam ni lah. Tapi sebelum kita create chatbot tu, saya nak tunjukkan sedikit perkara penting lah dekat dalam sistem ni. Okey, sekarang ni kalau you all tengok, dekat sini dia ada dashboard. Keduanya dekat dalam sistem ni dia ada create new bot. Ketiganya dia ada button channels. Keempatnya dia ada button chat. Itu. Okey, kalau saya turun bawah ni sikit. Di sini juga you tengok dia ada what's new, feedback, notification, help. Ini muka saya lah. Muka saya ni setting. Jadi bila kita tak tahu atau tak faham macam nak chatbot tu, dia ada help dekat sini. Dia ada help starting guide, knowledge base, documentation, workaround, community. Jadi kita boleh gunakan this function ni untuk bantu kita lah. Yang paling penting dalam ni kita kena setting dulu. Dalam landboat.io ni, setting dulu sistem ni. Kita klik dekat sini. Ini saya dah setting nama saya. Dan saya boleh check saya punya account lah. Ini kalau kita lihat, saya boleh nampak saya punya account yang saya create. Jadi account create ni kita boleh masukkan nama kita semua. Confirmkan password dia pun semualah dekat sini. Dan juga dekat account ni dia ada setting dia sendiri. Dia ada setting dia sendiri. Dia setting dia sendiri. Jadi dekat setting ni dia ada account yang saya tunjukkan tadi, dia ada company company. Jadi ini setting company lah yang kita boleh buat. Setting company yang kita boleh buat. Lepas tu ini penting juga, anda semua bila anda buat kerja ni biasanya kita buat dalam team sebab bila kita dapat lead yang banyak, kita mungkin tak boleh nak assign. Tak boleh nak assign kita punya kerja kita lah. Kalau 100 lead satu hari, kalau kita boleh buat semua mungkin okey. Jadi kita boleh assignkan lead kita, contohnya masukkan tim kita yang baru dekat dalam ni. Lepas tu dia ada set permission kepada tim. Setahu mana kita nak bagi tim tu penggunaan dia sistem kita ni. Kita boleh setting kat dia, tim kita. Nak suruh bagi dia tengok ke, kita nak suruh dia berhubung terus dengan leads ataupun bakal klien. Yang ni kita boleh settingkan. Eksperimen ni tak perlu tahu dululah. Kemudian barulah kita boleh mulakan proses kedua, iaitu proses untuk kita create the chatbot lah. Okay, untuk create chatbot, kita boleh create di sini. Klik di sini. Kita nampak tu create new bot kan? Semua nampak kan? Create new bot. Jadi kalau kita klik create new bot ni, apa yang berlaku? Dia ada dua. Sama ada kita create from scratch atau kita create daripada template. Kita create daripada scratch lebih mudah lagi lah. Bila saya klik create from scratch, 3 ni akan keluar. Kita nak create untuk apa sebenarnya? Untuk website, untuk WhatsApp atau API channel lah. Buat permulaan saya cadangkan sebab yang ni free kan. Free dia tak boleh WhatsApp. Ini kena bayar. API channel ni pun dia kena bayar. Jadi kita create from the website dahulu. Bila kita klik from the website tu, kita boleh pilih pula. Pilih template. Kita boleh template ataupun kita tengok dekat sini. Kita start from scratch lah. Okay, jadi bila saya start from scratch, anda semua akan nampak this orang kata dashboard untuk create a new chatbot. Plan kita untuk dapatkan lead daripada kawan-kawan kita. Itu sebabnya saya createkan satu chatbot macam ni. Saya nak tunjukkan di mana proses untuk membuatkan satu chatbot yang macam ni lah. Seterusnya untuk mula buat chatbot ni, pertama sekali kalau kita tengok dekat situ ada welcome kan. Jadi welcome ni sebenarnya
saya gunakan send messages. Jadi dalam send messages ni bila saya klik send messages tu dia akan keluar macam ni lah. Button yang welcome macam ni Seterusnya kalau kita tengok dekat sini saya akan bertanya kepada pelanggan lah. Cerita sedikit dan dapatkan maklumat apakah produk-produk yang dia berminat untuk ambil melalui Takaful Keluarga. Keduanya, saya akan connectkan chatbot ni dengan button button lah. Button tu saya dapat daripada ask a question ni. Kalau kita question ni dia ada button. Dia ada button Ni ada button. Jadi jom dek, reading time. Jadi dia proses untuk reading time, jom. Kalau kita klik the button ni, kalau kita nampak dia ada option dekat situ lah. Option ni bagi tujuan, bagi peluang kepada pelanggan untuk pilih. Pilih lah dia nak buat takaful ni untuk siapa. Kita tengok ada banyak ni kat sini. Okey. Dan apabila pelanggan dah pilih, pelanggan akan dapat message macam ni lah. Itu sebab saya sambungkan dia punya connecting the dot tu. Pelanggan akan dapat message, tahniah kerana anda telah prihatin. Tapi saya perlukan maklumat lanjut untuk lengkapkan permohonan dia. Jadi untuk dapatkan maklumat lanjut tu, bagi apa? link pula dengan question dekat sini Question dekat situ. Ni dek, bagi papa. Okey. Bila dia link dekat question dekat sini, macam mana nak create question name ni? Apakah dalam question ni kalau saya buka dekat sini, antara soalan yang saya tanya, apakah nama penuh anda? Jadi daripada mana question name dia datang? Question name tu datang daripada, kalau kita tengok sini, ask a question Ask a question. Jadi saya klikkan name lah. Ni question name. Kalau kita klik button tu dia akan keluar question name. What's your name? Jadi kita boleh type dekat situ lah. Type dekat situ. Ni saya bagi contoh Okey. Dapat Ini a question name, apakah nama anda? Jadi kita boleh, dia ada button save kat sini, kita boleh save save. Jadi dia akan keluar question name lah. Okey, seterusnya saya buat satu chatbot lagi, question date chatbot question date. Question date saya akan tanya apakah tarikh lahir. Yang ini pun kena ambil daripada kita, question date ni kita kena ambil daripada, kalau kita tengok kat sini ada ni. Kita ada date dekat situ dekat date dekat sini. Ask a question juga. Kalau saya ulang question date ni saya ambil daripada ask a question dan dia ada question date lah kat situ Sekejap, mana question date. Di sini date. Kalau kita nampak itu date. Okey, seterusnya saya juga ada buat satu question, pertanyaan tentang apakah sektor pekerjaan. Okey, apakah sektor pekerjaan yang anda ceburi sekarang? Kan saya tengok Dahri dia ada buat swasta plus dengan JLC Okey. JLC. Jadi pada mana saya dapatkan question atau complete ni? Sama juga. Saya pergi ke ask a question dan saya buat question atau complete. Yang inilah saya klik. Kalau kita klik ke situ, kita boleh nampak dia akan keluar question atau complete. Seterusnya dia ada question email sebab saya nak kena tahu email dia. Kalau saya tak tahu email dia, macam mana saya nak dapatkan saya nak hantar quotation dekat dia. Jadi saya perlu satu
soalan tanya apa email anda kan, bolehkah saya dapatkan email anda? Jadi dia akan masukkan email di sini. Okey. Yang ini pun saya dapat daripada button ask a question email. Seterusnya question yes or no. Saya akan tanya adakah dia boleh dihubungi melalui telefon. Kalau kita lihat kat sini saya letak 2 kat situ kan. Yes or no. Yes or no. Jadi seterusnya kalau dia cakap yes, dia akan masuk pula question berkaitan dengan kalau boleh sekiranya boleh dihubungi melalui telefon. Jadi saya akan minta dia masukkan nombor telefon di situlah. Di situ. Close. Dan juga selepas dia memberikan nombor telefon, jadi sebelum tu nombor telefon ni sama juga, kita ambil daripada ask a question ni, kita boleh minta nombor telefon dia. Di situ dia punya chatbot dia dekat situ, dia punya ni. Katakan dia bersetuju untuk bagi nombor telefon. Saya minta dia saya bagi macam satu bentuk tahniah lah, dan juga satu mesej supaya dia boleh hubungi saya lah seterusnya melalui handphone number ataupun melalui WhatsApp WhatsApp lah. Jadi setting-setting ni memang kita kena buat lah semuanya. Dan juga saya bagi satu mesej sumbangan kecil hari ni, penting untuk anda lah. Okey, bila kita dah selesai buat chatbot ni semua, kita boleh preview. Kita boleh preview. Di sini ada button save dan juga preview. Save dan preview. Preview apa yang kita buat tadi. Kalau saya klik button preview dekat situ, dia akan keluar setting yang menunjukkan proses saya tadi tu. Okey. Kalau kita tengok proses dia tu, dia akan tunjukkanlah step by step preview dulu sebelum kita boleh bagi kepada kita punya kawan-kawan link dia. Ini ada, kalau saya preview dekat sini, kalau anda semua tengok preview tu berjalan lancar. Kita boleh masuk nama. Saya boleh masukkan juga tarikh lahir. Saya boleh masukkan tarikh lahir juga. Okey, ini unik sikit. Kalau katakan saya tersalah masuk email, contohnya saya masuk SYA#, dia akan block, dia akan tanya, dia tak faham Jadi kalau emailnya dia mesti ada, dia akan ada add kan. Dan dia, kalau dia kata saya cakap yes, boleh dihubungi melalui telefon. Kita type kita punya phone number. Dan selesai kita punya ni. Dan paling penting dekat sini kita kena, bila kita dah buat link API untuk WhatsApp kalau pelanggan dia boleh klik terus, yang dia akan terus masuk dekat kita punya WhatsApp WhatsApp API. Maknanya pelanggan dah boleh message kita melalui WhatsApp lah. Okey, selesai. Cuma kalau kita nak buat in detail, step by step ni, jadi anda semua kena try and error. Gunakan button di sebelah sini dan create chatbot ni satu-satulah. Dalam hal ni, kalau anda semua tengok, saya create berapa chatbot ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia ada 12 chatbot ataupun modul yang saya create
untuk membolehkan saya dapat satu data lah. Okey. Jadi dekat mana kita nak tengok data-data ni pula? Okey, data tu kalau kita tengok, kita kena go to dashboard balik, Anda semua kena klik pada dashboard semula. Kalau kita nak tengok data-data tu, kita tengok dekat sini ada Ikhtisas data ni. Okey, yang paling penting data ni kalau kita tengok, semalam saya dah try lead generation for Takaful ni, kalau kita tengok untuk Ikhtisas, dekat sini dia ada 35 chat, dia ada 12 lead. Dan yang selesai isi borang ni sampai habis, ada 12 orang Macam mana saya nak tengok data tu? Saya klik dekat button view chat. Okey, lead generation for Takaful kita ambil contoh satu Saya ambil contoh satu. Okey, ni Haji Baziha, dia ada masuk juga. Semua pun ada. Haji Baziha ni dia ada bagi nombor phone Dekat sini ada nombor phone. Kalau kita tengok kat sini, kita dah boleh menghubungi Encik Baziha lah. Sebab dia kata dia berminat untuk dapatkan quotation dan dia plan untuk buat untuk anak lelaki dia Jadi kita boleh contact kat situ lah. Okey, satu cara lagi untuk tengok data ni selain daripada kita tengok step by step satu-satu ni, mungkin agak banyak Satu cara lagi kita boleh klik variable kat sini ini cara yang lagi mudah lah. Kalau kita klik seorang leads tu, kita boleh tengok variable kat sini. Ada email, kita boleh email dia. Kita tahu dia usahawan. Nama dia Muhammad Baziha. Dia nak buat untuk siapa? Dia nak buat untuk anak lelaki dia. Dia ada phone number kat situ. Dan kita tahu tarikh lahir ni, tarikh lahir Haji Baziha lah. Bukannya. Tapi kita boleh hubungi balik Haji Baziha nanti. Kemudian. Kan? Itu dia. Dan dia berminat untuk tahu tentang polisi berkaitan dengan pendidikan dekat situ. Jadi variable-variable ni sangat penting untuk kita gunakan bagi tujuan untuk kita dapat quotation lah. Jadi ini saja saya sudah dapat satu lead dengan cara yang paling mudah lah. Tapi macam mana kita nak promosikan leads ni? Macam mana kita nak promosikan chatbot ni? Ada orang akan tanya kan? Habis tu kita nak buat je tapi lepas tu nak promosi macam mana kan? Okey, macam mana kita nak promosikan pula? Dekat sini dia ada button share. Kalau dekat atas ni, kita dah buat semua chatbot ni, ada banyak tadi kan. Dia ada button share kat situ. Ini untuk kita promosikan lah saya tahu ramai yang ada website sendiri Kalau anda semua ada website sendiri, you boleh embeddedkan chatbot ni dekat dalam you punya website sendiri. You boleh pilih lah sama ada full page, pop up, embed atau live chat. Kita just linkkan dekat dalam kita punya website lah. Tapi saya tahu ramai yang tak ada website. Jadi bila anda semua tak ada website, saya minta anda klik share a link lah. Share with a link lah. Ini yang menariknya Kalau kita tengok kat situ, kita boleh share dekat dalam Facebook. Kita boleh share dekat dalam Twitter. Kita juga boleh share melalui email. Atau kita boleh share melalui WhatsApp terus lah. Jadi kalau macam kita ni ramai WhatsApp kan, kita punya WhatsApp tu mungkin kita banyak, kita punya database atau Facebook, kita boleh klik dekat WhatsApp, dia akan create satu link. Dia akan create satu link macam ni lah. I have just published my conversational page, check it out dekat dalam saya punya landboard. Jadi apa yang kita boleh buat lah, kita highlight, kita right click dan kita copy. Okey. Selesai saja kita copy, apa yang kita perlu buat adalah kita masuk ke dalam WhatsApp. Contohnya saya nak promote dekat ADMD. Okey. Dan saya boleh share dekat anda semua.